Testing. Boleh kita mulakan? Atau nak tunggu lagi setengah jam? Boleh mulakan sekarang? Alhamdulillah. Lapar tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ustaz di Tek Wailin, dia bilang kalau anda jawab salam pelan maknanya lagi 3 hari kita jalan tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ada Chan tambah lagi 20 tahun, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di luar ada hujan dan langit berdentam-berdentum, hujan lebat, banjir, sempat juga anda sampai di Masjid At-Taqwa. Ustaz cakap apa Ustaz? Mana ada banjir? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat diketemukan dalam majlis kuliah duha atau forum duha pada pagi yang berbahagia ini. Dan mudah-mudahan apa yang bakal kita bincangkan berikan banyak manfaat pada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ingin memperkenalkan dua panelis yang kita datangkan daripada negeri jauh ya. Yang pertama kita datangkan daripada London. Sebelah kanan saya itu Ustaz Ahmad Syukri. Ustaz apa khabar Ustaz? Lama di London Ustaz? 50 tahun, alhamdulillah. Ustaz, mudah-mudahan Ustaz sihat walafiat, bahagia selalu dan terus maju dalam dakwah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jeng 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 sebelah kiri saya. Tak lain dan tak bukan seorang fenomena. Kalau kata orang, kalau ada title Sifu lah kan, Sifu ya, di kalangan para pendakwa di Singapura dan di Malaysia. Tak lain tak bukan the one and only Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Datuk selamat datang. Datuk sihat walafiat. Datuk senyum dan muda selalu. Apa rahsia Datuk? Minta maaf, saya suka kacau panelis kita biar kita rasa relax. Dan insya-Allah kita akan mulakan kita punya tajuk pada hari ini dengan segera, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mulakan round pertama, pusingan pertama. Dan saya ingin mulakan dengan Ustaz Ahmad Syukri. Ustaz? Baik, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dan juga Ustaz, bulan Ramadan adalah bulan yang amat istimewa. Amat istimewa sekali. Dalam 12 bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kita minta Ustaz Ahmad Syukri mengulas apakah keistimewaan bulan Ramadan berbanding dengan bulan lainnya. Dengan segala hormatnya, fal yatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nathiqu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati moderator kita pada pagi ini, Ustaz Harun Hassan, rakan panelis, guru saya, ustaz saya, sahabat saya, Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz, hafizahullah, seluruh ahli jabatan kuasa Masjid Taqwa, ibu-ibu, bapa-bapa, para asatizah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Saya bukan orang London. Saya orang Terengganu. Baik,
Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasihi, sekali lagi marilah kita zahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bertemu. Dan sebenarnya lebih awal daripada itu pun, waktu kita bangkit daripada tidur kita tadi pun, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangkit saja daripada tidur, buka mata, kita berdoa kepada Allah. Betul? Apa doanya? Allahumma Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Ataupun dalam lafaz hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Segala puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan roh kepada saya. Malam tadi kita, bila kita tidur, roh berpisah daripada kita. Betul tak? Bila kita bangkit, roh dikembalikan, Allah kembalikan kepada kita, maka kita ucapkan Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi. Syukur kepada Allah yang memberi afiat, yang memberi sihat kepada saya. Wa razaqani, dan pada masa yang sama Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Wa adzina li bi dzikrihi, Allah izinkan kita mengingatinya. Maka alhamdulillah, dengan asbab itu kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam masjid, di ruang lega Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk daripada manusia yang mengalu-ngalukan kedatangan Ramadan. Adalah suatu yang tidak pelik kalau perkara besar kita buat persiapan. Betul tak? Siapa di sini dah ada menantu? Dah ada menantu, angkat tangan. Masya Allah. Okey, cukup. Tak ramai lah. Maknanya masing-masing masih muda. Baik, yang dah ada menantu, kalau kita tanya pengalaman dia, kalau nak sambut menantu, nak buat kenduri, nak buat majlis, ada persiapan tak? Berapa hari? Berapa hari, Kak? 2 hari. Lama, 2 tahun. Masya Allah. 2 tahun. Kalau kahwin dah 2 orang anak tu, 2 tahun. Menunjukkan perlu persiapan. Anak-anak kita, cucu kita ambil exam, perlukan masa, perlukan persiapan. Betul? Sebab kalau dalam pekerjaan biasa pun kita perlukan preparation, kita perlukan persiapan. Apatah lagi bila kita berada dalam bulan Sya'ban. Tak sampai 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mesti kita membuat persiapan. Jadi Ustaz Harun bertanya tadi, apa bezanya? Bagus soalan tu. Apa bezanya bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain? Betul tak? Apa bezanya? Beza ke beda? Bezanya, apa bezanya? Kalau bulan lain pun milik Allah. Betul? Bulan lain milik Allah. Mengapa tidak Rejab? Mengapa tidak Sya'ban? Kenapa Ramadan? Kenapa tidak Syawal? Kenapa Ramadan itu ada keistimewaan? Maka saya boleh bertanya balik, kenapa Allah muliakan hari Jumaat daripada hari-hari yang lain? Sehingga kan digambarkan hari Jumaat sebagai Sayyidul Ayyam, sebagai penghulu segala hari. Jawapannya ialah kerana Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya telah memberi pelbagai kelebihan kepada harinya, bulannya, masanya kepada kita, supaya faedah itu kembali kepada kita. Maka yang pertama, bila kita sebut bulan Ramadan, hanya bulan Ramadan sahaja, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan syahrun azimun mubarak. Bulan yang agung, azim, mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Hanya bulan Ramadan sahaja yang ada istilah yang digunakan oleh Allah, azimun mubarak. Bulan yang agung,
bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah jadikan pahala dalam bulan Ramadan ini agak istimewa. Bukan agak lah, sangat istimewa. Bayangkan, kalaulah perkara yang sunnah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ianya sebagai satu pahala dalam bentuk yang fardu, dan satu amal baik itu dilipat gandakan sampai 700 kali ganda hanya dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan al-Mubarak. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut tentang bulan ini cerita tentang al-farah, cerita tentang kegembiraan, melainkan dalam bulan Ramadan. Lis-saimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih atau kama qala. Kita berpuasa ini ada dua kegembiraan. Tengok tuan-tuan, tengok. Allah gunakan perkataan yang dekat dengan kita. Lis-saimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama, sesuatu yang boleh kita gambarkan. Apa yang pertama? Inda fitrihi, ketika dia berbuka puasa. Dapat tak rasakan? Walaupun segelas air, walaupun sebiji tamar, walaupun dengan bubur lambuk. Sini ada bubur lambuk? Singapura? Ada ya, Masya Allah. Walaupun dengan tahi itik, ada? Ada kuih di Pantai Timur, tahi itik namanya. Masya Allah. Walaupun dengan jala emas, tak ada ya. Ini Terengganu punya makanan semua tradisional. Walaupun dengan simple punya makanan, Nabi gambarkan kepada kita sesuatu yang boleh kita rasa. Apa dia? Farhatun inda fitri, kita seronok, kita gembira waktu kita berbuka puasa. Dapat tak gambarkan? Baik, itu yang dapat kita gambarkan. Yang kedua ialah wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan waktu kita bertemu dengan Tuhan kita. Kenapa? Sebab Allah sediakan kepada kita nikmat dalam syurga ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat syurga ini sesuatu yang tak pernah kita tengok, tak pernah kita pandang, tak pernah kita dengar, tak pernah kita terlintas di dalam hati kita. Itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Nampak tak? Baik. Itu kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita hanya dalam bulan Ramadan kalau kita buat amalan itu dengan dua syarat. Yang pertama, penuh keimanan. Yang kedua, penuh mengharapkan pahala daripada Allah, maka Allah ampunkan dosanya. Tuan-tuan perhati hadis ni. Selalu kita dengar macam sama tapi tak serupa. Sama tapi tak serupa. Serupa tapi tak sama. Berbelit tak saya bercakap? Berbelit. Baik. Yang pertama, Nabi SAW sebut man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pernah dengar hadis ni? Okey. Hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pernah dengar? Nah. Yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pernah dengar? Baik. Saya nak tanya ibu-ibu, kakak-kakak saya, apa beza tiga hadis tadi? Ada angguk semua tadi tu. Apa beza dia? Apa beza dia? Abang-abang, apa beza dia tadi? Tiga hadis tu. Bunyi macam sama tak? Macam sama tapi tak sama. Tapi maksudnya lebih kurang. Yang pertama, Nabi sebut sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan.
Yang kedua, Nabi sebut siapa yang mendirikan malam dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, Nabi sebut siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tapi syaratnya sama tuan-tuan puan-puan, syaratnya sama. Imanan wahtisaba. Dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini di antara ratusan kelebihan, mungkin ribuan kelebihan bila Ramadan akan kita masuki pintu Ramadan. Dan tuan-tuan, kalau kita sebut ni, kita baru kita berfikir. Jangan fikir mesti kita akan bertemu bulan Ramadan terdekat. Betul tak? Jangan fikir mesti, sebab kita tak boleh kata mesti, sebab belum sampai lagi. Mungkin Allah panggil tuan-tuan dahulu, panggil pengusi dulu, panggil saya kemudian sikit barangkali. Makna Datuk insya-Allah lambat lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur di khidmat dakwah tu panjang lagi. Maksud saya di sini ialah belum tentu, tapi kita berharap. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, beri keberkatan kepada kami. Waktu berada di bulan Sya'ban lagi, waktu berada bulan Rajab lagi, bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan insya-Allah juga kita akan rasa suasana bulan Ramadan nanti. Ada orang yang dekat dengan kita, mungkin kawan kita, mungkin sahabat kita, mungkin saudara mara kita, yang dulu mungkin bertarawih, bertadarus sebelah kita, belakang kita, hadapan kita. Betul? Tiba-tiba Ramadan kali ini tidak lagi bersama dengan kita. Jadi justru itulah sangat mempunyai kelebihan kita berada dalam bulan Ramadan. Saudara pengusi yang saya hormati, cara letak serban tu macam lama tu. Forum ni lama. Saya nak tutup di round pertama, saya nak beri kepada ruang kepada sebesar-besarnya kepada yang berbagi Datuk. Saya nak sebut tentang satu mafhum hadis. Bagaimana cerita seorang sahabat, dia bermimpi. Mimpi sahabat. Dia bermimpi ni tentang dua orang sahabat yang dia sayang. Ada tak kita kadang-kadang mimpi jumpa kawan kita, sahabat kita yang dah meninggal? Ada? Siapa pernah jumpa? Tak berani nak sebut, takut siapa yang pernah mimpi cepat mati. Tak sebut, maksud saya tak begitu. Jumpa tak jumpa pun pasti mati juga kan. Maka sahabat ni dia bermimpi. Mimpi dia ni pelik sikit. Mimpi dia pelik ni sebab dua orang kawan dia yang meninggal ni, dia kawan baik, sahabat baik. Cuma beza meninggal tu setahun. Yang pertama meninggal mati syahid, berjuang di jalan Allah, mati syahid. Yang kedua dia meninggal sakit biasa, tapi setahun selepas itu. Pelik tak? Mimpi. Baik. Dan dalam mimpi itu dia nampak orang yang mati syahid itu masuk syurga lewat daripada kawan dia. Ikut biasanya kefahaman kita, orang mati syahid masuk dulu tak? Tapi dalam mimpi sahabat ni, dia tengok orang mati biasa tu yang mati pula lewat, dia masuk dulu syurga. Faham tak? Faham? Okey. Sahabat ni dia tanya pada Nabi. Bila dia tanya pada Rasulullah SAW bertanya balik, adakah orang ini bertemu dengan satu Ramadan lagi? Jawab lelaki itu, ya, betul. Jadi Nabi menyebut, kerana dia bertemu dengan Ramadan lagi, dia beramal dalam bulan Ramadan, dia buat amal soleh bulan Ramadan, dengan asbab itu. Asbab apa? Beramal dalam bulan Ramadan, lebih setahun beramal dalam bulan Ramadan, Allah beri kelebihan kepada sahabat ini, sehingga kan digambarkan dalam mimpi dia masuk syurga terlebih
dahulu. Jadi tuan-tuan, jangan kita ambil mudah. Jangan kita rasa, oh biasa ni Ramadan pula tahun ni, tahun depan ada lagi. Ya, Ramadan tu ada lagi insya-Allah. Yang tak adanya, kita, peluang kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang berbagi Ustaz Harun, barangkali itulah sedikit mukaddimah daripada saya untuk menjelaskan, menggambarkan kelebihan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Penerangan yang amat mantap dan berikan banyak manfaat pada diri kita semua insya Allah. Dan beliau telah terangkan tentang fadilat-fadilat bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Sepatutnya bila kita dengar, kita semakin gairah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan kita juga berazam untuk beramal seolah-olah Ramadan yang akan datang mungkin adalah Ramadan kita yang terakhir. Ustaz bilang saya jalan dulu, dia jalan kemudian Datuk Abu Hasanuddin lepas 10 tahun. Alhamdulillah. Yang pentingnya kita dapat berjumpa sama-sama dalam syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat kisah semasa umat Islam telah berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Pada tahun kedua lepas hijrah, juga pada bulan Ramadan, bertepatan 17 hari bulan Ramadan, telah berlaku satu peperangan yang digelar sebagai peperangan Badar Al-Kubra, perang Badar yang agung. Kalau Ramadan Azim, ini adalah perang Badar Al-Kubra yang agung. Umat Islam berjumlah 313, manakala orang-orang musyrikin berjumlah 1000 orang. Maka baginda amat bimbangkan akan keadaan para sahabat. Mereka berpuasa dan mereka sekini berjuang fi sabilillah. Kalau anda nak tahu berapakah agaknya temperature, cuaca di sana, kena tanya dengan Datuk Abu Hasanuddin yang kerap ke sana pada bulan Ramadan. Pada satu ketika pernah saya buat umrah Ustaz di sana, pada waktu subuh kita masuk melalui pintu nombor 1 Bab Malik Abdul Aziz. Situ ditulis situ ada digital display, temperaturenya 37 degree centigrade. Itu adalah waktu subuh. Singapura waktu tengah hari 35 degree dah tak boleh tahan, dah minta nyawa. Maka baginda bimbang dengan keselamatan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa dan kini mereka berjuang fi sabilillah. Maka baginda pun baca seputung ayat, sari'u ila maghfiratin min rabbika wa jannatin arduhas samawati wal ard. Segeralah kamu pada pengampunan Tuhan kamu dan syurga seluas langit dan bumi. Seorang laki-laki telah berkata bah. Tahu bah tak? Ba-kha. Bakhin, bukan Haji Bakil bin Kundul. Bah. Seolah berkata amboi, aku naklah. Dia bilang, ya Rasulullah tanya dia, kenapa kau kata bah? Ya Rasulullah, saya nak syurga tu. Saya nak syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pengampunan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sabar nak mati, tak sabar nak masuk syurga yang dikatakan oleh Ustaz Ahmad Syukri Yusof tadi. Maka baginda bilang, kalau kau berjuang fi sabilillah dan kau mati sebagai seorang syahid, insya-Allah kau akan masuk syurga dan diampunkan dosa kamu sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Ini adalah cara para sahabat memahami dan mereka internalize, mereka mengamalkan, mereka menghayati setiap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengar, mereka gairah dan mereka lakukan dengan sebaik mungkin. Akhirnya si fulan telah berjuang fi sabilillah dan wafat sebagai seorang syahid lantaran inginkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan syurga yang luasnya bak langit dan bumi. Nak syurga tak semuanya? Macam tak nak aja, nak ke tak nak? Saya pun nak juga. Cuma kalau anda semua dah masuk dalam syurga, sekali-sekali jenguk-jenguklah di luar jendela. Mana Ustaz Harun belum sampai-sampai lagi. Lantaran banyak interrogation di basement. Pandai cakap tapi tak pandai buat. Ya. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pergi pada panelis yang kedua, iaitu Datuk Abu Hasanuddin. Tadi Ustaz Ahmad Syukri ada bilang, kalau nak kahwinkan anak tu kan, nak dapat menantu, persiapannya berapa lama?
Satu hajah bilang 2 tahun, Masya Allah, dah dapat anak kembar tu. Masya Allah, maknanya persiapan kahwin. Nak sekadar untuk menyatukan dua jiwa yang saling bercinta agar sah jadi suami isteri, persiapannya 2 tahun, Masya Allah. Nikah adalah sunat, tapi berpuasa bulan Ramadan adalah fardu ain, wajib sekali. Tentunya memerlukan persiapan yang lebih mantap, lebih hebat. Tapi adakah kita masa 2 tahun untuk buat? Lantaran Ramadan adalah setiap tahun kan? Takkan anda nak punting satu Ramadan lantaran nak buat persiapan selama 2 tahun? Inilah soalan yang paling besar yang nak kita ajukan pada yang berbahagia Datuk Abu Hassanuddin. Apakah persiapan yang biasa dilakukan oleh baginda dan para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut bulan Ramadan? Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasar wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama sekali yang kita muliakan anak anda saya Harun Hassan, dan rakan panel saya orang muda, Masya Allah, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof, datang satu flight dengan saya pagi tadi. Tapi saya tak nampak dia, dia tak nampak saya. Kalau dalam syurga, sama-sama masuk syurga nampak. Dalam neraka bertemu dia pun tak nampak. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang saya anggap sebagai tetamu-tetamu Allah, Alhamdulillah. Saya mulakan dengan kalimat Alhamdulillah, kalimat suci yang melambangkan kesyukuran kita, terima kasih kita, tanda ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sentiasa kita menyebut kalimat ini, sentiasa kita menyebut Alhamdulillah, di mana jua kita berada, Allah akan melipat gandakan lagi nikmatnya kepada kita, insya-Allah. Dan Alhamdulillah, buat kali keduanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tuan-tuan puan-puan pagi ini merupakan orang-orang yang terpilih dan dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih tuan-tuan, Allah pilih puan-puan untuk datang ke suatu majlis ilmu, untuk duduk dalam satu majlis ilmu, satu majlis yang diibaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah sebuah taman antara taman-taman syurga Allah. Berbahagialah tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada tuan-tuan sedar atau tak sedar, di atas kepala kita sekarang ini sedang dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Malaikat berebut-rebut mengepakkan sayapnya yang penuh rahmah dan barakah menaungi kepala kita. Dan sepanjang kita berada di sini, kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama mana majlis ini dinamakan majlis ilmu, selama mana majlis ini dinamakan raudhah min riyadil jannah. Tetapi bila mana majlis yang mulia ini, yang hebat ini bertukar menjadi majlis hiburan, bertukar menjadi majlis dan pentas raja lawak, maka barakah sudah tidak ada. Malaikat berlari keluar. Sebab isu hari ini tuan-tuan di Malaysia, isu raja lawak. Kan sudah ada hari ini ustaz-ustaz sudah menjadi raja lawak. Majlis ilmu menjadi majlis hiburan untuk orang bergelak ketawa. Ini isu hari ini. Cuma sebelum saya jawab soalan tadi, saya jelas sikit tuan-tuan ya. Isu hari ini, bolehkah majlis ilmu, majlis ceramah bertukar menjadi majlis raja lawak? Saya nak jawab senang saja. Tuan-tuan boleh rujuk dalam satu kitab yang berjudul
Al-Halal wal Haram fil Islam yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi, edisi Arab, muka surat 273. Saya ulang sekali ya. Dalam buku Al-Halal wal Haram fil Islam yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi, edisi Arab. Jangan cari edisi Melayu, edisi Arab. Muka surat 273, Syekh Yusuf Qaradawi ada menulis. Dia kata waqila u'til kalam minal mazih biqadri ma yu'ti ta'am minal malih. Subhanallah. Dia kata berilah sedikit jenaka dalam ucapan